Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر فإن التيسير لكل عسر عليك يسير. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من قضاء رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita dapat sama-sama hadir awal ke masjid. Mudah-mudahan kehadiran awal kita ini dapat kita manfaatkan bersama-sama dengan kita mendengar sikitlah beberapa hadis dari Nabi, beberapa ayat Quran yang saya bacakan nanti berkaitan perbincangan kita yang masih belum habis lagi itulah berkaitan tentang fadilah ataupun kelebihan keistimewaan masjid rumah Allah. Mudah-mudahan hari ini juga kita ditetapkan iman kita masih diberi kekuatan untuk melakukan ibadah. Apatah lagi kita sudah hampir dengan bulan Ramadan. Silet jam Setelah hari ini ada 20 lah kalau tak salah saya 19 ada lebih kurang 9 hari lagi lah 12 hari lagi. Minta Allah Ta'ala panjang umur kita supaya kita sempat masuk Ramadan lah. Mudah-mudahan kita dapat masuk Ramadan nanti, kita dapat merebut semua tawaran-tawaran, semua keistimewaan yang ada pada bulan-bulan ini hanya ada pada bulan Ramadan. Kita minta Allah Ta'ala tetap iman Islam kita, beranak kita semua sekalian, dan kita diberikan kesihatan yang kuat untuk bangun kita melakukan ibadah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sambil-sambil kita menantikan Jumaat ini, saya nak bawa dulu sebelum saya nak sambung balik kuliah kita adab yang ke-7 dulu. Sebelum itu saya nak bawa satu perkataan yang pernah ditulis oleh Imam Ja'far As-Sadiq, kepada Rasulullah, keluarga Nabi ya. Dia kata kepada kita, alaikum bi'tiyadil masjid fa innaha buyutillahi fil ardi wa man ataha mutatahhiran tahharahu Allah min dhunubihi wa kataba zuwaruhu fa aktsaru fiha min as-salati wal du'a. Ini kata-kata Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah taala. Dia kata kewajipan ke atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena rajin ulang alik main masjid. Nah, ada masjid ini kita kena jadikan tempat yang kita selalu ulang alik main. Tak kira lah sama ada kita jatuh kuasa atau pegawai ataupun tak, kita kena ulang alik main masjid. Sebab dia kata fa innaha buyutillahi fil ardi, maka sesungguhnya masjid-masjid ni dia adalah merupakan rumah-rumah Allah Taala yang ada di muka bumi. Rumah besar kita lebih tiap tahun kita ada orang lebih ramai di Mekah ni. Itu sebiji tu ya. Jadi Nabi pun tak tentu bila nak lebih. Tapi kalau tempat-tempat biasa lain pada Baitullahil Haram, kita boleh main rumah Allah ni di masjid-masjid. Mana kalau kita duduk di tanah-tanah halal, kita duduk di Ajam ni, bumi-bumi Ajam ni, lain pada tanah haram. Kalau kita nak main rumah Allah, main ke masjid tuan-tuan. Main ke masjid ni dia rasa lapang sikit, dia rasa tenang sikit. Sebab apa dia kata kita kena main rumah Allah? Dan siapa-siapa yang boleh mendatangi masjid dalam keadaan dia bersih suci, main dengan beruduknya, dengan pakaian eloknya, main-main amal ibadah, orang macam tu, tahharallahu min dhunubihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan bersihkan dia daripada dosa-dosa dia. Bila kita main, kita ada sembahyang, kita ada baca Quran, kita ada i'tikaf, sambil-sambil kita berdoa ni istighfar pada Tuhan, mudah-mudahan Tuhan ampun dosa kita. Lepas tu kita waktu bizuwar, dan kita ditulis sebagai orang yang sebagai tetamu Allah.
Bukan sekadar Allah Ta'ala ampun dosa kita, mudah-mudahan kita juga ditulis sebagai tetamu-tetamu Allah. Maka oleh itu dia kata, fa'aksaru fiha minas salati wa du'a. Maka perbanyakkanlah bila kita hadir naik ke masjid ni dengan kita banyak melakukan sembahyang. Sembahyang wajib satu, adalah sembahyang jemaah lagi, lain hak sunat. Sama ada kita nak buat sunat, apa itu masjid, kita nak buat sunat mutlak sahaja kita. Jadi kita banyakkan. Dan jangan lupa juga dia kita memperbanyakkan berdoa bila kita hadir naik ke masjid, tuan-tuan. Muslimin muslimat hadirin hadirat yang berahmat oleh Allah, kita tengoklah adab kita yang berikut yang saya tinggal hari susah. Apakah yang kita kena buat bila kita naik ke masjid, tuan-tuan tengok. Adab yang keenam, tuan-tuan. Ad-dukhul ila al-masjid muqaddim ar-rijl al-yumna qailan bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Sunat bagi orang yang nak masuk ke masjid ni, sunat dia melangkah dengan kaki kanan dia. Masuk tu langkah kaki kanan. Dia biasa buat dah Ustaz, biasa buat. Tapi kadang-kadang kita duduk balik tu langkah kiri masuk kadang-kadang. Kadang-kadang kita masuk kanan, walau kita banyak ada setengah-setengah kita dia teralik. Jadi seeloknya bila kita nak masuk ke masjid melalui mana-mana pintu buat tuan-tuan menggunakan kaki kanan. Sambil-sambil kita berkata, kita membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Yang selalu kita baca masuk-masuk Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Selawat kat Nabi kita tak baca. Tapi dalam kitab saya ni musannif kita dia suruh selawat kat Nabi sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Itu lagi cantik tuan-tuan. Buatlah. Bahkan dia kata di sini, yustahabu ayyadu al-i'tikaf fa innahu yasih walau lam yamkus illa fatratan qasirah, dia kata. Bahkan seeloknya kalau kita masuk tu lepas kita baca doa ni, terus kita niat beriktikaf. Jangan sembahyang lagi. Kita masuk-masuk terus niat iktikaf. Niat iktikaf barulah kita sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setengah-setengah tu kadang-kadang bukan dia start niat iktikaf, dia lupa. Dia masuk-masuk terus sembahyang ni lah. Setengah-setengah sembahyang lagi dia niat Allah aku tak niat iktikaf. Dia pun niat iktikaf sudah sembahyang, batal sembahyang ni. Yang tikar jangan niat dalam masjid dan dalam sembahyang, dia kena luar sembahyang. Dia dalam sembahyang ni, dalam satu ibadat, satu niat ni. Dia jangan bagi masuk 2 niat. Masuk itu lupa nak niat itu masjid, niat tikar, terus niat tu nak tu. Tengah niat tu aja tu dia niat dalam niat tikar. Batal niat kita. Sebab kita telah memalingkan niat kita asal sembahyang satu masjid kepada niat tikar. Kalau tuan-tuan tak ada, bagi salam tu mesti baru niat tikar. Sebab tu dalam kitab media Arab siap-siap dah. Masuk-masuk baca doa tu, terus kita niat tikar, barulah kita sembahyang 2 rakaat di masjid. Habis. Yang ketujuh, al-khuruj muqaddim ar-rijl al-yusra wa bi'an hiza'a amamihi bi wudu'in qailan bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sunat pula bila kita nak keluar, sunat kita melangkah dengan kaki kiri dalam keadaan kita meletakkan kaki kita buh di kasut tu sambil-sambil kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Itu baca doa tu. Itu tuan-tuan buatlah, mau saya baca balik supaya kita ambil peringatan tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Usaid, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abi Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma liyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik." Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Selawat tu ni mana sah ambil hadis ni. Sudah orang tak selawat dah, dia masuk tu Allahumma inni as'aluka, ya Allahumma inni as'aluka abwaani Allahumma inni as'aluka abwaab rahmatik. Satu lagi Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tak ada selawat pun. Dalam hadis ni dia bukan selawat tuan-tuan sekalian kita. Jadi antara nak baca selawat dengan tak, baik kita baca selawat. Tu habis. Itu yang ketujuh. Dibaca ada sikit itu ni. Tak pasal dibaca ada sikit. Yang ke-8, salatu rak'atain sunnat tahiyatul masjid qabla al-julus. Idza lam yakun waqtu salat ratibah. Wa man lam yatamakkan min as-salat li hadathin aw shughlin falyaqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sunat bagi orang yang main ke masjid ni tuan-tuan, dia sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Ni bagi kita yang berada lain pada Masjidil Haram. Kalau bagi orang yang main Masjidil Haram tuan-tuan,
Dia sunat dia bukan sahaja tahiyatul masjid. Sunat dia mulakan dengan tawaf. Tawaf 7 pusingan menggantikan tempat kita tahiyatul masjid. Bagi kita halim pada Masjidil Haram, sunat kita tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi ada juga orang kita pergi Mekah, dia dua-dua dia buat. Dia tawaf 7 pusingan, itu dia semayang lah. Dia boleh dapat dua-dua kat dia. Tapi bagi kita di sini tuan-tuan, tahiyatul masjid tuan-tuan. Kena semayang satu lagi. Sebab dalam satu hadis yang sahih Nabi kata, "Ukhtul masjid haqqaha." Faqalu ya Rasulullah wa ma haqqaha? Qala idza dakhaltum fasallu rak'atayn qabla an tajlisu. Nabi kata, sila berikan oleh kamu akan masjid itu haknya. Sila bayarkan oleh kamu kepada tiap-tiap masjid itu akan haknya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah hak-hak bagi masjid? Maka Nabi kata di antara hak-hak bagi masjid ialah apabila mana kamu masuk ke mana-mana masjid di atas muka bumi Allah ni, maka semayanglah 2 rakaat tahiyatul masjid. Mana kalau orang masuk dia tak nak tahiyatul masjid tuan-tuan, dia tak bayar hak masjid tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jagalah. Masuk-masuk tadi tuan-tuan semayanglah 2 rakaat tuan-tuan. Dan bagi siapa-siapa yang tidak mampu untuk menjadikan semayang tahiyatul masjid 2 rakaat ni tuan-tuan, sama ada kerana dia beradat atau dia main-main tu orang tu ada kuliah dah. Dia duduk rasa aku tak semayang lah betul. Semua orang ni macam tu. Atau kadang-kadang dia main lewat, orang dah baca khutbah dah. Jadi dia tak main dah semayang tahiyatul masjid, dia pergi masuk semayang solat Jumaat, dia tinggal di masjid. Orang yang main macam keadaan macam tu, ulama kata disunatkan bagi dia membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ganti tempat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ingat tuan-tuan, kalau tuan-tuan main lewat, tak payah dah duduk main tahiyatul masjid. Tuan-tuan main tu orang dah baca khutbah, tuan-tuan main solat Jumaat kan. Tak lagi habis dengan tuan-tuan main solat Jumaat, duduk pelan-pelan tu tuan-tuan baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dapat. Walaupun tadi tuan-tuan dah semayang, dah masuk dah tahiyatul masjid dah dapat dah. Tapi bila tuan-tuan tasbih dapat lagi kelebihan. Itu bukan payah tuan-tuan. Kalau masuk, contohlah jadi macam mana tuan-tuan, orang tu main ziarah masjid. Kadang-kadang kan ada pelajar-pelajar di main ziarah, dia tak semayang betul masjid. Kadang-kadang orang perempuan dia main melawat masjid, dia lupa sana, dia nak masuk tapi dia beradat. Jadi tak payah tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi jangan niat Quran, baca ayat tu tak. Niat zikir tu tak boleh. Kalau kita dalam hadas baca Quran dengan niat Quran tak boleh. Kita niat zikir dibolehkan. Habis. Baca 3 kali tuan-tuan, sunat tasbih itu sebanyak 3 kali menggantikan 2 rakaat tahiyatul masjid. Bagi orang yang dia tak mampu nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Habis. Yang ke-9, adab-adab kita bila main masjid tuan-tuan, qal'ul hizab wa izalatu ma'allaqa bihi min awsaqil kharij al-masjid wa idlaqu wa waqa'u fi athar min masajid muqaddas wal 'adlu min raf'i fawqa ar-ru'us aw tanwir al-masjid fi thumma idlaqu bab al-masjid wudu' 'inda al-dukhul. Kita kita ni tak jadi macam ni, tapi sebab kita cuaca kita taklah bagi pakotok sangat suasana. Tapi kalau di tanah Arab kadang-kadang kalau main musim hujan lepa berlengah habis tanah-tanah lepa habis. Jadi bila kita pakai kasut tu kadang-kadang Arab dia langkah masuk kadang-kadang tu dia kotor. Sebab tu eloklah kerana untuk guru kita ni orang Arab juga, bila kita ni orang Arab juga, dia kata apa tuan-tuan? Dia kata sunat bagi kita memecat kasut sebelum daripada kita melangkah masuk ke kawasan masjid. Takut kotor. Lepas tu kita mesti hilangkan benda-benda yang ada perkotoran sebelum kita masuk ke tapak kaki 5 masjid tu. Mari dulu saya pergi buat kuliah di masjid apa nama Batu Limau, Jalan Fisik tu ada masjid taman baru, Taman Riyad Besar 2. Masjid besar tuan-tuan. Jadi waktu Aisyah tu saya ada bibliah tu. Tempat nak ambil wudu dia dengan tempat nak masuk ke dalam masjid tu. Lepas buat kaki 5 tu jarak masuk daripada jamban tu masuk ke tempat sembahyang. Tapi pembinaan dia tak selesai lagi. Jadi nampak abu-abu kotor dia jadi apa? Beracak nampak. Jadi orang masuk dia tak pakai slipper apa. Dia pergi jamban tu semua, dia pijak tempat tu tuan-tuan. Daripada jamban. Jadi dia bawa kotor tu masuk sampai tempat sembahyang tuan-tuan. Jadi kita pun kena jaga elok lah. Kalau hak tempat mai ke masuk ke masjid ni tuan-tuan, kita kena bersih elok. Apa nama kita jauh layak. Seperti saya di pondok pun kami punya kalau dia terus masuk ke dalam surau. Kadang-kadang budak dia pijak lecah habis tu dia jadi. Itu tak boleh tuan-tuan. Ulama kata sunat kita bagi bersih elok. Saya pergi Indonesia 2 tahun lepas tu saya pergi Indonesia. Indonesia masjidnya banyak lepas buat macam ni tuan-tuan.
antara tandas nak masuk ke masjid, walaupun dia berumur tuan-tuan, dia buat satu laluan ayak berlari tuan-tuan, macam ayak sungai. Jadi bila kita kita nak masuk pergi ke jamban, kita lalu dah satu ayak. Di jamban Mabuk Hajat, kita keluar nak masuk masjid pula, dia buat pula satu lagi laluan ayak. Jadi kita masuk kaki kita mesti basah, mana terbasuh. Tapi ayak tu bukan ayak yang berhenti, ayak yang berlari. Mana ayak bersalin, ayak bukit juga. Kita payah dah tak ada bukit tuan-tuan. Jadi kita nak masuk ke masjid tu, mana kaki kita bersih. Dengar-dengar tu dia pakai koboi gitu ya tuan-tuan. Dia keluar jamban, pijak-pijak pada hujung-hujung. Kadang-kadang tu letak najis-najis masuk buat sembahyang. Hak tu yang ulama tak bagi tuan-tuan. Sebab masjid ni kita tak mau bagi kotak tuan-tuan. Habis, dan satu lagi dia pesan, dia sebut kalau kita bawa kasut masuk ke tempat masjid macam di Tanah Harap tu, orang nak beri kasut, dia buat masuk kasut tak dalam, dia buat tak rak dalam. Jadi bila bawa kasut tu pegang, kasut masjid ni, orang tu sembahyang sunat, dia sembahyang pada baca Quran, buat masuk kasut ni selalu angkat buat atas kepala. Jadi ulama kata beringatlah bila kita masuk ke dalam masjid nak bawa kasut tu pastikan kita takut kasut tu bagi habis lagi. Baru kita bawa masuk pintu tempat dia. Tapi kita Malaysia tak ada. Malaysia kita semua duduk luar, tak ada orang-orang, tapi di Arab ada tuan-tuan. Macam tu lah. Sebanyak dia banyak pencuri banyak tuan-tuan. Jadi dia suruh kita cucikan sebelum kita nak masuk ke dalam masjid tu. Yang ke-10 tuan-tuan adab ya. Al-intibahu ila taharatul jawarih wa nadhafatiha qabla al-mashi biha ala sajjad al-masjid. Ini pun saya sebut dah ni. Macam saya tak baca, saya baca lah. Kita kena bersihkan kita punya stokin yang kita pakai. Kalau kita pakai ni semua harap dia pakai apa? Profile. Dia pakai apa? Moza yang tutup kaki tu. Jadi moza tu kena bersih. Dia panggil moza. Kalau kita sini panggil apa? Saung kulit kaki. Saung kaki yang dibuat daripada kulit binatang. Dia panggil moza. Kalau dalam kita Arab, dalam kita Jawi, Dr. Kita terjemah dengan nama dua moza. Al-Qufay ni dua moza. Kalau kita ni kena sarung kaki yang dibuat daripada kulit. Jadi kalau kita nak ulang masuk, nak pakai hak tu, pastikan dia bersih. Kalau nak masuk tu, bila kita buang kasut kita tu, disapak kaki tu kita bersihkan lagi. Jangan pijak-pijak tempat orang duduk ni. Sebab tu kalau ingat saya, kalau dulu-dulu lah, orang tua-tua duduk di masjid-masjid surau, mereka banyak bukit putih tempat sujud ni. Walaupun ada kapet, bukan kapet ni, tapi di tempat sujud dia perlu selai dia putih. Supaya nampak bersih. Kalau kata kita buah dia tu, orang berpijak semua sama lah. Pijak pun kalau putih tu kita nampak bersih tu. Habis kan kena bersih bagi elok. Kalau nak pakai stokin semayang boleh. Tapi stokin tu bagilah bersih. Ni pakai stokin. Orang duduk sujud belakang dia. Dia cium stokin dia tu. Jadi kalau puasa tak mau bagi tu, buanglah stokin tu. Macam orang pejabat kan. Kita kampung ni yang ada. Macam orang bekerja-kerja. Dia pasti semayang, nak berehat, dia pasti semayang. Jadi pun tak buang stokin, mana dia semayang pakai stokin. Dia bila pakai stokin tu, pakai seminggu dah tak betul. Jadi bila sujud semayang, tak dekat, apa lagi. Tengok kuku, tengok hang. Jadi mengganggu jemaah tu tak boleh, ulama tak boleh. Adab yang ke-11 saja, nunggu akil sawt awil basal wa ma'lau ra'ihatul tariha wa tajadumul ilal masjid qabla izaltahu bitamzil suami bilma' wal fursha wal ma'jur. Sunat juga bagi orang main masjid ni tuan-tuan, dia kena membersihkan bauan mulut dia. Kalau dia makan rias ke, makan benda berbau. Orang Arab dia suka makan saus. Lepas suka makan bawang putih. Orang Arab dia suka makan bawang putih saja-saja tuan-tuan. Dia buang sepray tu makan biji-biji tu bawang putih tu. Kita nak makan orang kata bawang putih lah. Orang Arab dia tak kira, dia makan tu. Mungkin ada khasiat dia. Lepas itu dia suka makan basal. Bawang besar. Bawang besar ni juga dia bau tuan-tuan, dia kuat bau dia. Jadi ulama tersebut digalakkan, disunatkan kepada orang nak main masjid, nak main sembahyang, ramai-ramai duduk dekat-dekat ni, cuci mulut. Kalau kita Malaysia ni makan apa tu kan rial lah, apa lagi musim rial. Tadi nak main kena ada 2 biji. Basuhlah mulut sikit, ganggu kawan-kawan. Lepas tu satu lagi kita Malaysia ni suka makan benda-benda busuk, macam petai, genuk, kan? Bersih bagi elok supaya tak ganggu orang. Bahkan dia jadi makruh tuan-tuan, kalau sampai makan orang dia jadi makruh. Itu kita Malaysia tak boleh kita beri gigi belakang. Lepas tu yang ke-12 tuan-tuan, bab makan busuk ni tuan-tuan, ada hadis Nabi ni tuan-tuan. Sampai malaikat tak suka tuan-tuan, bukan kata orang tak suka, malaikat tak suka. Ni saya baca hadis kat tuan-tuan, hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim tuan-tuan.
Nabi SAW pernah bersabda, Nabi kata, "Man akala saw wal basal wal quras fala yaqribanna masajidana, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam." Nabi kata apabila kamu makan benda-benda yang berbau, bau putih, bau besar, makan benda-benda yang bau dan busuk, lepas tu kamu makan kuras. Kuras ni kalau Malaysia kita ni orang panggil apa, daun bawang. Kuras ni daun bawang, tuan-tuan. Orang Arab kalau tuan-tuan pergi dia akan suruh lepas akan bubuh dalam bekas peri ya, tuan-tuan. Dia tak tinggal tiga benda tu, ada bawang putih, bawang besar, lepas tu bubuh kuras. Lepas makan itu ya, macam kita ada makan ulang-ulang. Jadi kuras tu daun bawang tu dia berbau. Jadi ulama kita jangan makan. Kalau nak main masjid, nak main tempat-tempat beribu ramai, jangan makan tu, dia berbau. Sebab apa, tuan-tuan? Nabi kata bila kamu makan benda-benda tu, maka perjalanan kamu hampir di masjid. Sebab apa? Bukan setakat manusia tak suka, para malaikat pun tak suka, tuan-tuan. Jadi kena ambil banyaklah. Bila nak sembahyang jemaah ni jaga. Kita jaga semualah. Jangan jaga mulut saja. Baju kita, kepiak kita, serban kita. Ni sampai baju tu kat 2 bulan dah tak suruh basuh, tuan-tuan. Bau buah, tuan-tuan. Itu kita bagi proses ilmu, tuan-tuan. Yang ke-12, tajannub tarwisul masjid bi syai'in min al-fadhurat aw najasat kal murur bihi bi arjulin 'alayha najasat wa tamyiz al-qalb min ad-dam kama yahrum al-bawl fil masjid walau kana fi wi'ain wa yahrum al-istinja'u fihi. Ini dia kata kita digalakkan supaya menjauhkan benda-benda yang boleh mengotorkan masjid. Sebab tu kalau kita buat perkara yang apa, tuan-tuan, kita tak galak makan dalam masjid. Kalau kita buat perkara apa, jangan ada benda yang mengotorkan masjid. Kalau ada, kita buat di luar. Kita walaupun ada pegawai, cuti sebagainya pun, kita tak digalakkan. Tak boleh, tuan-tuan. Budak-budak main pun kita kena abad. Kita kena buat satu siaran khas pada mereka. Kalau kita nak bawa anak-anak ada kecil lagi dalam ni, tuan-tuan, jangan bawa main. Ini macam kapek ni, kalau tuan-tuan ada kecil nak buang macam mana, payah. Orang tua, tuan-tuan, ni macam mana dia kecil juga. Jangan bawa. Kalau sampai pangkat dia nak kencing melumuk, dia petok, tuan-tuan, jangan. Ada semua tu dia kencing tak lawan kan. Dia jangan main duduk ramai-ramai sana, ujung-ujung tuan-tuan. Sebab orang kencing tak lawan ni, hukum dia nak taharah, dia nak beribadat semayang, tuan-tuan. Dia hukum bukan macam kita. Lepas ni dia masuk dalam golongan-golongan yang darurat, tuan-tuan. Ibadat dia lain sikit. Lepas nak kena masuk waktu dulu, nak kena bersih, nak kena ikat bagi semayang, baru boleh semayang. Jadi lepas janganlah duduk macam kita ni, saya tengah semayang, dia beleleh lagi, tuan-tuan. Dia kotok di masjid. Jadi digalakkan orang-orang yang ada kemunduran, dia ambil tempat-tempat yang hujung dia kata dia tak ganggu jemaah. Tapi kalau dia nak turun juga, tuan-tuan tak sedap apa tu, tak payahlah. Macam kami di pondok pun ada juga. Uzuk-uzuk sangat tu dia bukan dia nak kencing, tapi dia turun tak sedap, tuan-tuan. Itu jaga, tuan-tuan, jangan. Walaupun zaman Rasulullah SAW ada orang Badawi, orang Badawi tak masuk Islam lagi. Dia jenis Badawi ni orang hulu lah. Orang hulu, orang Arab ni mereka jenis katak sikit. Jadi dia pakai orang mereka yang masuk masjid ni kadang-kadang dia kencing minum ya. Jadi ada sahabat yang nak pegang nak ambil tindakan, Nabi tak bagi. Sebab Badawi itu Badawi yang tak masuk Islam lagi. Jadi cuma Nabi hantar kepada sahabat-sahabat Islam, Nabi kata bila kita masuk ke masjid ni elakkan daripada kita mengotorkan masjid. Tak boleh. Macam bulan Ahad sudah saya agak di Malaysia kita ada pernah orang tahu daging babi masuk ke masjid. Benda besar tu, tuan-tuan, bukan benda melawak tu. Politik ke apa pun jangan masuk dalam proses itu dalam masjid. Masjid ni bukan rumah tu imam, bukan rumah jawatan kuasa. Ni rumah Allah. Kalau kita nak mahu orang, kita nak keliling Allah, tak padan, tuan-tuan. Jangan. Kan kita di Kedah itu pun ada masjid kota, saya ingat. Sahabat saya Ustaz Ibrahim itu saya tahu. Dia tahu, dia bukan dia tahu. Dia bubuh babi itu siapa, tak tahu dia pintak di inilah bukan di kawasan dalam ni, dia pintak di kawasan mana kaki lima. Tapi kaki lima belah dalam masjid. Jadi mencemarkan kemuliaan masjid, tuan-tuan. Haram, tuan-tuan, jangan buat main gitu. Bahkan kita ni kalau boleh Nabi kata seeloknya jadilah orang-orang yang boleh membersih, mencuci, menjaga kebersihan masjid. Sebab tu kalau orang yang dipilih jadi panglima bahagian politisi, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak pilih pun kita pakat-pakat bagi bersih masjid. Ganjaran bagi orang-orang yang berkhidmat untuk membersihkan masjid, orang sembahyang ni, tuan-tuan. Saya nak baca satu hadis. Rasulullah SAW pernah bersabda, Nabi kata, "Man akhraja qadaratan minal masjid biqadri ma yaduru fil aini akhrajahu Allah min a'zami dhunubihi atau kama qala." Nabi kata, siapa-siapa yang boleh mengeluarkan daripada masjid ni benda-benda kotor
Dia nampak TikTok dia buat, dia nampak najis dia buat, nampak benda-benda yang nak ganggu orang ibadat dia buat bagi elok. Dia bagi bersih elok masjid. Mana dia tak mau bagi ada orang nak sembahyang payah. Di surau masjid sama lah tuan-tuan. Sekadar mana tuan-tuan, sekadar yang dia nampak dengan mata dia. Tak payahlah dia cari. Tak payah. Hak cari itu kira hebat tuan-tuan. Ni dia tengok akan ada sekali kali dia nampak najis dia buat. Ni setengah tu tengok buat tak tahu. Dia tengok TikTok dalam tu. Sangat buang TikTok. Kita tolong buang. Kalau dia ada dekat kita pakat-pakat buang. Jangan kira dia saja. Jadi kalau orang yang mukmin yang beramal dengan kerja buang benda-benda kotor di masjid ni tuan-tuan, jaminan Nabi Muhammad SAW Allah Taala akan keluarkan daripada diri dia sebesar-besar dosa yang pernah dia lakukan kepada Allah. Mana kita ada buang najis, Tuhan buang dosa kita. Kita buang najis, Tuhan buang dosa kita tuan-tuan. Tanyalah kepada pegawai mana-mana sahabat-sahabat yang berkhidmat masjid, ada tolong jaga masjid bagi elok, tanya tuan-tuan. Buatlah jangan berhenti tuan-tuan. Habis. Yang ke-13 tajannubu talwis al-masjid bil musaf aw al-muqamah wa qasatan 'inda 'atabat al-masjid aw 'ala babihi aw fi makan fi amam kini wal qiyam 'ala idhin wa jannah. Nabi kata, ulama kata sunat kita ni menjauhkan, melumukkan masjid kita dengan ludah-ludah. Dan orang kita suka ludah. Di mana tempat cari ludah tuan-tuan? Dia kata di sini di kaki 5 masjid jangan ludah. Di pintu-pintu masjid, kalau pintu luar lah, di kita pintu dalam jangan orang duduk ludah. Ataupun di mana-mana tempat orang pergi sembahyang. Tuis ludah, jangan tuan-tuan, tak boleh ludah. Bahkan ludah ni tuan-tuan, satu amalan yang tak cantik. Kalau kita nak ludah pun kita, orang panggil apa? Berisyarat dengan elok lah. Ludah pula tinggal sikit bagi orang basuh. Jangan macam tu. Kalau di sekolah-sekolah tuan-tuan, budak-budak dia duduk tingkat 3, dia suka ludah bawah. Kita guru lah larang tak lagi. Di masjid lagi-lagi tuan-tuan, jangan ludah tuan-tuan. Apatah lagi kalau ludah dalam masjid. Semua tu dia ada penyakit kan. Kita tuan ludah mana? Tulis. Kalau kita nak ludah boleh tuan-tuan, bawa lah tisu. Bawa lah orang panggil apa nama sapu tangan tu ludah situ tak apa. Nak pakai apa. Tapi jangan ludah di dalam masjid ni, tak boleh tuan-tuan. Kalau zaman Rasulullah SAW tuan-tuan, Nabi kata orang yang ludah dalam masjid ni dia satu dosa tuan-tuan. Ni akibat zaman Nabi lah. Zaman Nabi masjid bukan macam kita. Mereka tak tanah biasa, tak pasir biasa. Jadi orang Arab tengok tak tahu, ludah dia tu. Maka Nabi sebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kata al-busaqu fil masjid khati'ah wa kafaratuha tafsirah. Nabi kata meludah di dalam masjid itu satu dosa. Dan cara kita nak kifarat dia, kita kena tanam ludah kita balik. Itu ni sebuah yang tibat masjid zaman dulu lah ya. Dia bukan tanah, bukan macam kita lah ni. Zaman lah ni kena bersihkan tuan-tuan. Baik, itu satu ludah. Yang kedua gelma. Lepas gelma dia, gelma pun tak elok. Ada tuan kaki lima. Itu tempat orang duk pakai slipper tu. Ada orang sanggup pergi ludah orang tu tuan-tuan. Saya kira bila kita nak balik pakai bahasa apa dia. Dia tengok lah, slipper gelma dia tu. Itu pesan siap-siap lah anak-anak kita kan, janganlah ada sifat macam tu. Kawasan masjid ni kena bagi bersih tuan-tuan, tak boleh. Lepas tu kalau ada muntah-muntah pun jangan tuan-tuan di kawasan masjid ni. Elokkanlah sama sekali. Habis. Yang ke-14 tajannubullahu wal-'aq wal-jarh. Hak ni elok tuan-tuan. Ni saya nak sebut sangat. Tajannubullahu wal-'aq wal-jarh wal-lam was-sarah wa rafa'al aswat walau bi qira'atil Quran ala wajhin yushawwishu 'ala al-musallin aw al-zakirin aw al-mutadarrisin lil-'ilm. Ni elok. Ulama kata digalakkan kita menjauhkan orang panggil Allah membuat perkara-perkara yang sia-sia. Tak boleh tuan-tuan. Wal-la'ib dan bermain-main. Wal-jari dan berlari-lari. Kawasan masjid, terutama dalam masjid jangan. Dekat dengan masjid pun jangan, kalau boleh. Ni orang duk sembahyang, kita duk pasang ketepang, tuan-tuan. Tak elok. Walaupun kita rasa puas hati, tapi kita kena hormat ni rumah Allah tuan-tuan. Kita ingat guru macam-macam jenis dah main bayi kita macam-macam paduan tuan-tuan. Benda-benda hiburan depan masjid ni, kita kalau boleh elakkanlah, tak sah lah kalau boleh. Hindarkanlah, jangan buat, jangan redha benda tu tuan-tuan ni. Ketepang lah. Lah zaman moden dah tuan-tuan, zaman kita dapat paduan agama ni jelas terang menerang tuan-tuan.
Kalau tuan-tuan nak duduk seorang-seorang dalam bilik tu tak apa juga. Ni mengganggu habis orang. Tak boleh tuan-tuan nak menyeronokkan sebahagian puak. Kita merelakan benda yang dilarang dalam agama. Tak boleh tuan-tuan. Ni depan masjid pula. Kadang-kadang ada kuliah. Wah, kita lagi deras. Tak boleh tuan-tuan. Kita nak ambil hak mana tuan-tuan? Nak bagi utama hak mana tuan-tuan? Di masjid tuan-tuan jangan. Di masjid pun kalau kita nak buat sebarang bentuk permainan, tengok yang sepadan dengan dia. Bahkan di sini ulama kata jangan bagi ada. Kalau boleh jangan. Jauhkan sama sekali. Duk berlari sana, duk lompat-lompat dalam ni jangan. Walaupun dan benda-benda lama jangan buat dalam pasal masjid tuan-tuan. Nak buat pikul salin, jangan buat pikul salin tuan-tuan. Ni kita kadang-kadang masjid pun kita ada buat benda-benda tak patut tuan-tuan. Wasasarah, benda-benda yang orang panggil apa? Bising, hingar-hingar. Benda kita buat tu sampai terganggu orang sembahyang tuan-tuan. Sembahyang pun itu baca apa tak tadi. Lupa habis tuan-tuan. Dia nak dengar anu kan nak dengar anu, terganggu dua-dua. Sebab itu saya agak di awal kuliah itu bab masjid ni tuan-tuan. Kita kena balik pada asal. Masjid tu makna apa? Tempat sujud. Jadi bila tempat sujud makna dia nak bagi sembahyang. Tempat ni untuk orang sembahyang. Jadi kalau bertemu antara aktiviti lain dengan sembahyang, kita kena utamakan sembahyang. Kalau benda-benda yang tak berbentuk macam tu, kita hindarkan, jangan bagi ada tuan-tuan. Ini kalau kita ada buat kuliah, ni orang masuk sembahyang sudah, patutnya kita kena ingat tuan-tuan. Tapi dah ruang kita rusak ni ya. Kalau tengah-tengah majlis tu dia ada sayap, wak-wak lagi, boleh lah orang sembahyang guna tepi, baru kita masuk dalam, tapi kita rusak ni ya tuan-tuan, tahu kan? Kalau kita ada ruang yang lebih selesa untuk orang berkuliah, dan untuk orang sembahyang, kalau kita boleh hasil, lebih cantik tuan-tuan. Sebab keutamaan kita nak bagi pada orang sembahyang. Sebab ni memang tempat sembahyang. Tapi bila berlaku dengan kuliah ni tuan-tuan, dia bertemu antara dua benda. Jadi pandai-pandai kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan tahu cara macam mana. Kalau main ada kuliah tu nak sembahyang sama kita pandai-pandai. Tapi kalau kita boleh pakat-pakat tolong esok tuan-tuan, dia lagi elok. Tapi kalau tak ada jalan juga, tak boleh. Asal sarah ni tak boleh. Nak buat bising-bising tak boleh sebab terganggu orang sembahyang. Bila terganggu orang sembahyang, dia tak dibenarkan dalam agama tuan-tuan. Itu kena pandai-pandai. Macam kita ada baca doa tuan-tuan. Lagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kita pun mula. Astaghfirullahaladzim. Itu imam juga tu kita. Lepas bagi salam. Bila kita nak beri sikit tuan-tuan. Sunat bagi itu imam tu. Dia kena duduk. Dia punya belah kanan dia. Bau belah kanan dia kena halau sebelah makmum. Dia nak duduk betul sebelah tu bagi salam. Duduk beri sikit tu. Dalam kitab Tanwirul Qulub tuan-tuan kanan bagi seorang mazhab kita Syafi'i tuan-tuan, dia kata sunat bagi orang yang nak baca zikir ni, tu imam lah, khususnya tu imam. Dia kena ada dia punya bau dia kena halal tu makmum. Ana dia duduk tu lah. Kita bagi salam, kita nak wirid tu kita. Pasal apa kita kena kadis tu tuan-tuan? Sebab kita nak tengok masa kita baca zikir wirid depan tuan-tuan, tu ada orang sembahyang. Bila ada orang sembahyang, kita depan ni kena seru. Kita kena seru. Kalau kita tadi depan kalau misalnya dalam waktu kiblat, kita tak tahu ada orang yang sunat pasal orang sembahyang lagi. Memang mai lewat kata dia semua. Jadi kita dengar tuan-tuan kita, jadi berganggu orang sembahyang. Sebab tu bila kita kali itu kita tengok. Jadi bila kita tahu ada orang sembahyang lagi berbaki, ada orang sembahyang sunat, kita ni hak nak buat zikir sunat ni, hak nak baca doa yang sunat ni tuan-tuan, kita kena berhenti. Kita bukan kita berhenti, kita kena bersedur nak bagi keutamaan pada orang sembahyang tuan-tuan. Ni kita ada Allah lagi dekat lagi terganggu sembahyang dia tuan-tuan. Tu kita kena ambil berat tuan-tuan. Tu hukum tuan-tuan kita kena bagi keutamaan macam tu. Sebab tu dia kata sini digalakkan supaya kita menjauhkan permainan, benda-benda yang tak sepatutnya yang panggil melarang, benda-benda yang membuat bising. Walaupun aswat dan juga yang mengangkat suara tak boleh juga. Sekalipun dia kata sini dengan membaca Al-Quran. Dan kadang-kadang orang baca Al-Quran dalam masjid deras kan. Ada orang main sembahyang. Orang baca deras tu dia kena pelan. Bagi laluan pada orang sembahyang. Sampai terasa. Nak abang kata. Apa ni? Suasana masjid ni kita kena bagi tenang. Untuk memudahkan orang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Baik, saya nak baca satu hadis tuan-tuan berkaitan tentang masjid ni juga. Hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri yang ditulis dalam kitab Sunan Imam Ahmad dan Imam Abu Daud tuan-tuan. Rasulullah SAW pernah disebutkan diceritakan bahwasanya Nabi sedang beriktikaf di dalam satu masjid. Fasami'an nas yajharani bil qira'ah kashfa satri. Tiba-tiba tengah Nabi duduk iktikaf tu Nabi dengar ada orang berbaca deras. Ada Nabi dengar ada seorang tu berbaca dua orang sedang meninggikan suara dalam masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam ala inna kullukum munajir rabbah wa la yu'zaina ba'dukum ba'dha wa la yarfa'u ba'dukum ba'dha ala ba'd fil qira'ah. Nabi kata
Nabi panggil seorang sahabat tanya, mereka tu baca doa tu pasal apa? Semata-mata mereka nak bermunajat kepada Tuhan kan? Kalau mereka nak bermunajat kepada Tuhan, bagi tahu dekat mereka kata bahasanya, jangan kita ketika nak bermunajat kepada Tuhan sampai kita mengganggu orang lain dalam beribadah. Karena kalau nak baca doa pun baca agak-agak. Jangan sampai dia duduk sembahyang mengganggu pun. Kalau kita nak buat apa pun, nak baca Quran, kita nak berdoa pun, jangan sampai mengganggu pihak yang lain. Mereka nak munajat, kita pun munajat, petak-petak meraihkan. Supaya masjid yang dibina untuk orang sembahyang ni tuan-tuan, dia tak lari dia punya asas dia tuan-tuan. Habis. Yang ke-15 tuan-tuan, adab bagi kita di masjid ni tuan-tuan, tajannubul khusumat wal ishtighal bi umuri dunya wal bai' wal shira' wal bahth an dhahi'in wa inshad asy-syi'ri al-mutadammin fahshan aw haja'an li muslimin aw dhulman aw ghazlan wa la ba'sa fi ma tadammana hikmatan aw khairan. Ini Nabi cerita adab yang ke-15. Kita dilarang, kita diarah supaya menjauhkan berbalah-balah, berkelahi-kelahi, dan kita bersibuk-sibuk di dalam masjid ini dengan urusan-urusan dunia. Kalau dalam masjid ni kita nak kelahi benda-benda dunia, jangan tuan-tuan. Nak kelahi di luar, jangan dalam masjid. Dalam masjid ni hak berkaitan agama, tuan-tuan. Kelahi, hang kata, aku kata, tak payah tuan-tuan. Ini bukan tempat dia. Bila kita nak kelahi, orang nak sembahyang, orang nak baca Quran, orang nak baca zikir, ganggu dengan kita tuan-tuan. Sebab tu ulama kata dijauhkan kita daripada berbalah dan kita bersibuk dengan urusan dunia. Dan juga jangan dalam masjid ni kita jadikan tempat jual beli tuan-tuan. Ni orang Arab dia jual beli. Kita tempat kita apa kadang-kadang dia punya ATM dan sebagainya. Dalam masjid kita tak benar tuan-tuan. Di luar lah. Supaya kita punya asas penumbuhan masjid ni bukan untuk benda-benda pembinaan seperti itu tuan-tuan. Tak boleh lah. Lepas tu dia larang juga daripada kita orang panggil al-bahsu an dha'if. Di sini kita nak orang panggil nak masuk cari benda-benda hilang. Ini sebab orang panggil kita nak jadikan sebagai tempat untuk nak istihad benda-benda hilang. Cari di sini motor hilang, lah kereta hilang, memang istihad tak payah tuan-tuan. Ini bukan tempat dia tuan-tuan. Lepas itu juga dilarang kita dalam masjid ini tuan-tuan insyad asy-syari' al-mutadammin fahshan aw haja'an li muslimin. Dalam masjid tak boleh kita nak menghidupkan insyad, memperlagukan lagu-lagu syair yang apa? Yang berbentuk jahiliah tuan-tuan. Itu jangan. Adapun kalau kita dalam masjid ni kita nak nasyid, kita nak keluar lagu-lagu yang berbentuk agama, itu dibenarkan. Tapi kalau hak jenis syair-syair jahiliah yang tak elok tuan-tuan, tak payah. Syair jahiliah cinta lah, apa jahiliah dulu tak payah tuan-tuan. Tapi kalau bentuk syair-syair yang memuji Allah, syair-syair yang membangunkan semangat kita nak beribadah, macam nasyid lah zaman ni orang tak panggil syair dah, orang panggil nasyid. Itu dibenarkan tuan-tuan. Seperti mana yang pernah disebut oleh Imam Ibn Arabi tuan-tuan di dalam kitab Nailul Awtar bagi Imam Syaukani tuan-tuan, dia menyebut, dia kata la ba'sa bi insyad asy-syi'ri fil masjid idza kana ila madhid aw iqamati syara'. Dia kata dibenarkan oleh syariat, oleh agama kita kalau di dalam masjid kita menasyidkan. Itu macam tuan-tuan Lutfi pun kadang-kadang ada menyanyi lagu Ya Hanana, pada lagi itu Laukana Bainana. Tak apa. Hak tu bila kita dengar tuan-tuan, roh agama kita tu bangkit tuan-tuan. Hak tu dibenarkan. Tapi kalau kita nak nasyid benda-benda yang bukan bersabit agama, dia tak benar dalam masjid tuan-tuan. Tapi cakaplah tak ada lagi lah. Kita nak buat tu semua hak arah tu. Macam selawat, kita nak buat tu sila tuan-tuan. Hak tu dibenarkan. Daripada tu tidak dibenarkan. Bahkan di sini dia kata nak cakap urusan-urusan dunia yang tak sabit dengan akhirat pun tidak dibenarkan tuan-tuan. Tak boleh tuan-tuan. Di birai ujung ni ke, birai kiri ke, birai kanan ke dalam kawasan ni. Kalau tuan-tuan nak sembang bak pajak, bak sewa tanah, bak nak beli kereta, bak apa nak menui kahwin bomba, tak sah tuan-tuan. Itu kita buat di luar lah. Di sini tuan-tuan banyak akhirat tuan-tuan. Jangan nak sembang di birai-birai tak boleh tuan-tuan. Mengumpat kat orang lah kata kau ni kata tak payah tuan-tuan. Ada semang-semang tempat tu. Lah dalam kawasan masjid tu dia pilih isyak ukuk tuan-tuan. Ada. Lagi tak boleh nak nasyid pun tak boleh. Tambah nak isyak ukuk tak kira. Daun sama boruh apa tak kira tuan-tuan. Jangan. Tu kita kena jaga kesucian masjid tuan-tuan. Walaupun tak ditegur, walaupun tak dibagi tahu apa tuan-tuan, kita tak payah buatlah benda-benda tu tuan-tuan. Bahkan kalau ada orang menegur dalam masjid tuan-tuan, kita jangan sokong-sokong dia. Bahkan kita minta Allah Ta'ala jangan bagi untung. Doa jangan bagi untung mereka orang yang menegur dalam masjid surau tuan-tuan.
Tapi kalau kita masjid buat kios perniagaan macam masjid Bakar Arab, mereka ada kios perniagaan. Masjid tu mereka ada kedai runcit dia. Allah tuan-tuan maju. Sahabat Sa'id berniaga maju semua tuan-tuan. Itu tak kuala dia duduk di luar nak beli. Tapi jangan bersangkut dengan masjid ni tuan-tuan, jangan ada hubung dengan kita. Yang ke-16 tuan-tuan, tajannubul ihtibar wa tashbik al-asabi' wa farqah turuma wal 'abs biha fil masjid wa asna'al intizar as-salat. Jangan kita selalu kepok tangan ni tuan-tuan. Kadang-kadang ada main. Kita duduk kali tengah-tengah tunggu ada baca khutbah lah, tunggu ada sembahyang lah tuan-tuan. Ni kita duduk perak-perak tuan-tuan ni. Ni kepok tepuk bau tak payah tuan-tuan. Duduk dalam sah pula tu orang belakang tengok siapa dia ni. Tak payah tuan-tuan ni. Satu lagi yang saya nak tegur juga lah sini supaya peringatan buat kita bersama. Sehingga dalam kitab fiqh kalangan bagi Profesor Dr. Abu Bakar Ismail, bila di azan tadi yang kedua tu tuan-tuan, kita tak payahlah salah-salah tuan-tuan. Kan kita duk salah kan? Kita masuk duk salah. Tak payahlah tuan-tuan. Bila apatah lagi bila kita masuk tu khatib sudah membaca khutbah tuan-tuan. Tak payah duk je. Tak payah tuan-tuan. Kalau kita tak salah pun bukan makna kata kita tu sombong. Memang agama tak bagi waktu tu. Waktu imam atau khatib sedang melakukan dia punya khutbah menyampaikan nasihat, kita kena tumpu sepenuhnya pada tu. Kalau lena tu saya tidak di situ. Tak payah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak salah dengan saya, dengan siapa pun tuan-tuan, kita tak panggil dia sombong. Memang tak boleh masa tu. Tak payah tuan-tuan. Ini kita sampai kadang-kadang adat tu melebihi hak agama tuan-tuan. Sejaga tuan-tuan. Itu selalu yang kita tengok yang jadi celah-celah kita tuan-tuan. Itu kita kena perbetul lah keadaan tu tuan-tuan. Jangan buat jangan duk main tuan-tuan. Waktu kita sedang menantikan sembahyang. Yang ke-17, tajannubul khuruj min al-masjid ba'da al-azan illa li'udhrin hatta yusalli al-maktubah. Dilarang kita keluar daripada masjid selepas daripada dilaungkan azan tuan-tuan. Kita masuk tadi saya jawab tadi. Keluar kena buat daun lubah. Jangan tuan-tuan. Dah masuk ke masjid jangan keluar. Sehingga kita selesai sembahyang tuan-tuan. Kalau uzur nak pergi sana ada apa semua kentut apa tidak. Tak ada uzur jangan keluar tuan-tuan. Sehingga kita selesai mendirikan sembahyang. Yang ke-14 tajannubut talawut al-qimar fil masjid wa ja'ala ankatal rahat aw al-qaylulah aw as-sama'. Ini pun elok juga. Sikit lagi tuan-tuan sikit apabila tak mahu nak ulang lepas ni. Menjauhkan kita membuat masjid ni sebagai tempat hidang makanan. Tak boleh tuan-tuan. Kita macam masjid kita ni ada luas pasal di luar. Tak berani selalu dibuat kemah sebagai makan di luar tuan-tuan. Jangan jadikan sini sebagai tempat pesta makanan tuan-tuan. Jangan. Saya kotor nak ganggu apa semua dia bau busuk apa tak elok tuan-tuan. Dan masjid juga kita tak boleh dah jadi tempat kita berehat penuh tuan-tuan. Dia suka tidur di masjid. Ada juga PDM macam tu. Anak saya pun kadang-kadang tak pergi sekolah. Dia main tidur sini. Tuan-tuan nampak tuan-tuan telefon minta saya jangan pergi dia main tidur kan. Ni bukan tempat dia berehat lama-lama tuan-tuan. Ni tempat kita nak buat ibadat. Betul lah lena tu sebagai tempat ibadat. Tapi kadang-kadang tu dia tak kena pada tempat dia tuan-tuan. Dan kita jauhkan sama sekali untuk melakukan benda-benda yang haram di masjid ni tuan-tuan. Main elok dah. Pakai pakaian putih, ambil wudu, bersih elok lah. Tapi kadang-kadang kita terjebak melakukan benda haram. Dia kata sini seperti mengumpat, mempelajari manusia antara manusia, kita bercakap bohong, kita menjatuhkan martabat manusia, jangan. Main sembahyang kalau nampak duk sembang bak orang tuan-tuan, lompat di paling tuan-tuan tak duk rahi apa-apa tu, jangan tuan-tuan. Tak kira siapa, ustaz lah, adik buah siapa tak boleh tuan-tuan. Masjid bukan tempat kita nak buat benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Lepas itu tuan-tuan di yang ke-19 kita dilarang daripada masuk ke masjid ni untuk sebagai laluan ni. Macam nak pergi berak, nak pergi kencing main masjid, pasal apa nak pergi tumpang tandas tak? Pasal tandas masjid sembahyang ni bersih. Dia tak pernah main sembahyang tapi dia main kencing berak tuan-tuan. Tu tak boleh tuan-tuan. Ulama tak bagi macam tu. Main masjid kalau nak fardu nak berak apa, dia fardu hajat habis sembahyang, masuklah sembahyang 2 rakaat. Tahiyatul masjid. Bagi penghormatan pada masjid. Lepas tu nak balik-balik dah. Tapi jangan kita buat masjid ni sebagai laluan saja tuan-tuan. Kalau nak laluan pun berhenti sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Lepas tu yang ke-20 tuan-tuan kita kena pakat-pakat jaga masjid, bersih-bersih, pakat-pakatlah. Jangan harap pada pegawai, jangan harap datang kosong. Semua kita kena pakat. Dan kalau satu hari tuan imam kita minta tolong semua kita gotong royong, kita pakat-pakatlah turun. Kalau dia tak minta tolong pun tuan-tuan, ini adalah tanggungjawab kita bersama. Masjid ni adalah rumah Tuhan kita. Maka tanggungjawab kita sama-sama kena jaga tuan-tuan. Lepas itu yang ke-21 tuan-tuan, kita kena jaga masjid daripada budak-budak. Ni ingatan saya tuan-tuan. Anak-anak yang kita nak buat masjid ni tuan-tuan, mesti anak-anak yang memayyiz tuan-tuan.
Kalau kanak-kanak yang tak memayyiz, jangan buat main tuan-tuan. Mana hak memayyiz dia tahu, hak mana baik, hak mana buruk. Mana kalau Tok Wan dia turun sujud rukuk, dia duduk kampung, dia tak keluar, dia duduk tempat dia. Dia ikut Tok Wan. Jangan masa kita duduk rukuk sujud, dia pergi jentik tuan-tuan, ketemu dia kita. Tu jangan tuan-tuan. Kalau jentik Tok Wan tak apa, dia pergi jentik Tok Wan lainnya, dia nak ligan orang tu tuan-tuan. Makna kanak-kanak hak di masjid ni, hak memayyiz. Dia tahu hak baik, hak buruk. Waktu tu Imam Amin, dia pun ikut Amin. Jangan waktu tu Imam tak Amin, dia pergi Amin seorang tuan-tuan. Itu makna tak memayyiz lah tu. Jadi pastikan anak-anak yang kita nak main ke masjid, nak didik ni tuan-tuan, biar anak-anak yang betul-betul memayyiz. Sebab budak memayyiz ni sah dah Jumaat dah. Makna kita boleh bilang dia sebagai Jumaat tuan-tuan. Kalau budak-budak lain, walaupun dia tak, tapi dia memayyiz dah tuan-tuan. Itu yang kedua tuan-tuan. Dan terakhir tuan-tuan, tajam yang bertatayub, bertajud, bertabaruk di mar'ah. Ini untuk orang perempuan. Ada orang perempuan tuan-tuan balik sampai. Isteri-isteri kita akan main masjid, tuan-tuan ingat. Jangan main masjid dalam keadaan bersenggok terlampau-lampau tuan-tuan. Bermekap berlebih-lebihan. Macam make-up orang jahiliah, jangan tuan-tuan. Mai ke masjid, jangan pakai wangi-wangian. Masuk mutu, kita duduk kami baru dah tuan-tuan, jangan. Pesan kat anak isteri kita. Anak-anak darah ke isteri, janda ke ibu tunggal, nak main-main. Kita galak main. Tapi wangian-wangian jangan pakai. Itu dilarang tuan-tuan. Orang lelaki tak apa pakai. Memang digalakkan kita pakai. Tapi untuk kita nak ibadat lah, bukan nak abad kata kita ni okey minyak isyan lah. Kita pakai itu nak bagi sedap supaya ibadat kita rasa tenang. Dan Imam Syafi'i pun kata pakai minyak isyan ni tuan-tuan, dia cocahkan tuan-tuan. Rajin pakai minyak isyan ni dia cocahkan. Dia bau harum tuan-tuan. Pakai kita rasa tenang, dia rasa sedap tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan insya-Allah tuan-tuan apa yang saya sampaikan dalam kadang-kadang duduk pun tuan-tuan, peringatan kita bila kita duduk dalam masjid tuan-tuan, pastikan ada adab kita dalam masjid, kita jaga raihkanlah masjid, utamakan masjid dalam hidup kita. Anak-anak beranak kita hak tak bisa main, erek bagi main tuan-tuan. Ni tak cukup lagi, ni ramai lagi tak main tuan-tuan. Jangan letak tanggungjawab pada tuan imam saja tuan-tuan. Kita kena pakat-pakat. Ada sahabat, ada adik-beradik, ada orang bawah tanggungjawab kita yang tak mau main masjid, kita pakat-pakat ajak main supaya masjid ni dia jadi satu tempat perhimpunan untuk umat Islam, untuk kita membina perpaduan yang baik tuan-tuan insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn al-akhirin wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala sadatina wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi nahmahu wa yukafi majdahu rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azim sultan. اللهم تقبل منا دعاءنا وحاجتنا انك انت السميع العليم. اللهم انا نسال علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا ودينا قيما وعملا صالحا متقبلا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.